Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar saya yang tersayang. So, untuk video kali ini saya akan tunjukkan jawapan bagi tutorial 2 dan tutorial 3. Baik, pada siapa yang dah tahu boleh cepatkan saya punya video ni, dan pada siapa yang tak tahu macam mana nak buat, saya cuba sehabis baik untuk ajar satu persatu macam mana untuk menjawab soalan. Baik, kita mulakan sekarang. Untuk soalan 1, awak diberi fungsi QD, awak diberi fungsi QS. Soalannya, cari harga dan kuantiti keseimbangan. Okey, nampak perkataan keseimbangan, automatik dia nak P berapa, Q berapa. Okey, saya tunjuk ini jawapannya. Salin balik, QD sama dengan 80 tolak 2P, QS sama dengan 20 tambah 2P. Macam mana saya dapat ni dalam soalan? Okey, so langkah pertama, QD equal QS. QD salin balik 80 tolak 2P. 80 tolak 2P. QS 20 tambah 2P dalam soalan. Okey. So 20 tolak 2P. 20 adalah nombor bulat. 80 adalah nombor bulat. Belah kanan 20 adalah nombor bulat. Miss, apa maksud nombor bulat? Okey, nombor bulat tu nombor yang tak ada apa-apa abjad di belakang. Contoh ni kan ada P, 2P. So dia bukan nombor bulat. 2P, dia bukan nombor bulat. So kita asingkan, yang nombor bulat kita letak belah kiri, yang bukan nombor bulat kita letak belah kanan. Okey, tengok baik-baik macam ni saya buat. Kita tengok belah kiri dulu, 80 2P. Mana nombor bulat 80 kan? So 80 tu turun bawah. Okey, sekarang tengok yang belah kanan. 20 dengan 2P. Siapa nombor bulat? 20. Okey, 20 ni maksudnya dia positif. Kalau dia tak ada tulis negatif, automatik dia adalah positif. So kita bawa 20 ni pindah ke belah kiri. So dia jadi negatif. Sebab tu dekat sini tanda negatif. Saya ulang sekali lagi. Miss, kenapa ni negatif 20? Sebab asal dia daripada kanan. Kanan pindah kiri, dia akan jadi negatif 20. Okey. Sama belah kanan ni pula nombor yang bukan nombor bulat. 2P turun ke bawah. Okey, ni kan negatif 2P. Okey, pindah ke kanan, dia akan jadi positif 2P. Okey, sekarang kita selesaikan. 80 tolak 20 dapat 60. 2P tambah 2P, kita ada berapa P? 4P. Okey, 4P maksudnya 4 darab dengan P. So, bila kita nak P ni saja, kita nak P ni saja. So, kita kena bawa P ni pindah sebelah. Bawa P pindah sebelah, so darab pindah jadi bahagi. Sebab itulah P sama dengan 60 bahagi 4. Okey, ada student kata, tanya saya, Miss, kenapa P ni belah kanan, P ni belah kiri? Oh, saya tukar je tempat dia. Sini pergi sini, sini pergi sini. Tak ada masalah. Tukar je. Okey, so 60 bahagi 4 dapat 15. Okey, P harga kita 15, masukkan 15 dalam QD. Salin balik QD atas ni, 20 tolak 2P, 20 tolak 2P. 80 tolak 2, okey 2P maksudnya 2 darab P. P ni kita kan dah dapat 15, so kita masukkanlah. So turun bawah 80 tolak, macam mana dapat 30? 2 kurungan 15 maksudnya 2 darab 15, 30. So 80 tolak 30 dapat 50. So ini adalah jawapan. Ingat saya nak pelajar saya buat jawapan dalam kotak. Sebab apa? Buat macam ni ujung dia. P sama dengan RL 15, Q sama dengan 50. Saya wajibkan semua pelajar saya buat jawapan dalam kotak. Kenapa? Sebab mudahkan saya untuk cari jawapan. Okey, kalau awak biar je saya macam ni, saya nak kena cari P mana, Q mana. Ingat saya bukannya menanda 1-2 skrip jawapan, saya menanda beratus kertas jawapan. Bila awak memudahkan urusan saya dengan senang hati bagi awak markah yang terbaik lah. Bukanlah bermaksud awak kena layan saya baik, tak. Kita mudahkan urusan orang, insya-Allah urusan kita pun dipermudahkan. Saya ni hanya manusia biasa, kadang-kadang mood saya tak okey. So dengan tulisan yang macam cacing, saya tak kata
awak semua. Saya cakap secara general pengalaman saya mengajar sebelum ni, tulisan adalah macam cacing, 5 macam 8, 2 macam 4. Benda tu macam menyusahkan saya untuk memahami. So langkah terbaik, buat jalan kotak ni. Okey? Soalan 2 pun lebih kurang sama, dia bagi QD, dia bagi QS. Tengok, masukkan, dapat. So akhir jawapan buat dalam kotak. P sama dengan 2, Q sama dengan 8 unit. Okey, soalan 3 ni A macam tadilah, QD sama dengan QS. So, okey, so ini jawapan dia. Sama buat bawah masukkan. So akhir jawapan dia P sama dengan RM4, Q sama dengan 1,100. Okey, soalan 3B dia suruh awak lukis keluk. Okey, sekarang ni P dia 4, Q dia 1,100. Dia suruh awak lukis keluk tapi dia tak bagi awak jadual. Tak apa, tengok macam mana saya buat. Mula-mula lukis paksi tegak, paksi melintang, P, RM. P ni hargalah unit dia RM, ringgit Malaysia. Q, unit dia unit lah. Kalau kg, kg lah, ikutlah apa dia. Okey, lepas tu lukis keluk permintaan. Buat D untuk demand. Lukis keluk penawaran. Labelkan sebagai S, supply. Penawaran dalam bahasa Inggeris adalah supply, permintaan dalam bahasa Inggeris adalah demand. So bila you dah dapat satu keluk macam ni, tengok dekat tengah-tengah ni, bawa ke bawah, bawa ke kiri. Buat garis putus-putus. Okey, ini apa? Ini titik E. E, keseimbangan. Okey, sediakan Q. Okey, Q ni berapa Miss? Q ni 1,100. Macam mana dapat 1,100? Soalan A tadi. Q kita kan 1,100. Okey, sediakan P harga. Harga sini berapa Miss? RM4. Kenapa RM4? Ikut soalan A tadi. Okey, jelas Okey, ni soalan 4. Sama juga ada 4A, ada 4B. Ni soalan 4A, QD, QS, bla 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 berapa. Akhir jawapan buat macam ni. Okey, ada student tanya, Miss nak bundarkan tak 14.55 atau nak biar 2 titik perpuluhan? Biar je 2 titik perpuluhan. RM14.55 kan ada, bagi RM14, bagi 50 sen, bagi 5 sen. Jadi 55 sen lah. Tak apa, tak ada masalah. Miss saya nak bundarkan unit boleh tak? Saya nak buat 527. Boleh. Boleh. Tapi kalau takut nak bundarkan, biarkan je. Ambil 2 titik perpuluhan. Ambil 2 je. Dia ada banyak-banyak kan, tapi ambil 2 je. Okey, soalan 4B ni pun sama. Tengok price RM14, Q527 soalan suruh awak lukis keluk. Paksi tegak, paksi melintang, labelkan P, labelkan Q, lukis keluk D, lukis keluk S, labelkan S. Dekat dia bersilang ni, tengah-tengah yang dia bersilang, buat ke bawah, buat ke kiri, titik E, 527, 1455. Sekali lagi Miss, kenapa dekat sini 5? Miss, kenapa kat sini 527, kat sini 1455? Tengok soalan 4A. Price dia RM14, Q dia 500. Okey, next. Okey, soalan 5. Dia bagi awak jadual ada untuk permintaan ada pembeli A dan pembeli B. Untuk penawaran ada penjual A, penjual Y, ada penjual Z. So, soalan dia hitungkan permintaan dan penawaran pasaran. Soalan B, kirakan harga dan kuantiti ni harga dan kuantiti maksudnya dia nak P berapa, Q berapa. Okey, soalan C, tingkat harga 10 apakah yang berlaku, lebihan atau kurangan dan nyatakan sebab. Okey, ini soalan dia. Ini jawapan. Hitungkan permintaan dan penawaran pasaran. Buat satu. Okey, nanti kalau dalam exam, tak payah salin soalan tadi Tak payah salin banyak-banyak ni. Terus buat satu jadual, letak harga, letak permintaan pasaran, A plus B, penawaran pasaran, Y plus Z. Okey, untuk 30 ni macam mana Miss dapat 100 ni? Macam mana dapat 100? A tambah B. Okey, tengok soalan dia. A RM30 A minta 50, B minta 50. So sebab tu jadi 100. Okey, sekarang tengok bahagian penawaran. Masih lagi harga RM30. Macam mana Miss dapat 400 ni? Y tambah Z. 400 So kita tengok balik soalan.
200 tambah 200. Okey, bahagian penawaran tengok ni. Penawaran QS Penawaran harga RM30, Y minta 20, Z minta 20. Sebab tu dia dapat 400 dan terus sampai ke bawah. Ingat dalam soalan, dalam kuis ke apa ke, tak payah salin soalan yang tadi, terus buat jawapan dia. Tapi kalau nak salin pun boleh kan, takut terlupa. Okey, so bila you dah dapat QD berapa, QS ni berapa, tengok mana yang sama Okey, so dia sama 250 kat sini, 250 kat sini pada harga RM15. Highlightkan dia. Saya guna warna merah. So next soalan B, dia tanya, kirakan harga dan kuantiti keseimbangan. P RM15, Q RM250. Miss, macam mana Miss dapat harga dan kuantiti keseimbangan? Ni yang Miss highlightkan merah ni. Miss, kenapa Miss highlightkan dekat sini? Sebab QD 250, QS 250. Dia sama. Sebab tu Miss highlight kat sini. So harga dia RM15, P RM15, Q 250 unit. Okey. Tara, ni jawapan dia. So soalan, pada tingkah harga RM10, apakah yang akan berlaku, lebihan atau kurangan? Okey. Kalau nampak soalan lebihan atau kurangan, dia punya tips senang je. QS you tolak dengan QD. Okey, macam mana nak ambil QS dengan QD ni? Ambil pada soalan. Pada jadual. Okey, dalam soalan ni dia kata harga RM10 ni. RM10. Tu letak sini RM10. Okey, RM10 QS berapa, QD berapa. Macam mana Miss dapat 200, macam mana Miss dapat 300. Miss tengok dalam jadual. Ni harga RM10. So tengok soalan tadi. Harga RM10. Ni RM10 ni yang Miss kesa ni. QS 200. QS 200. QD 300. Miss, kenapa nama dia QD? Sebab dia demand. Permintaan dalam bahasa Inggeris adalah demand. Penawaran dalam bahasa Inggeris adalah supply. Q ni kuantiti lah. Kuantiti ditawarkan, kuantiti diminta. Soalan tadi RM10. Ni RM10. So QS kita 200, QD kita 300. Tulis sini. QS 200, QD 300. So QS tolak QD, 200 tolak 300 dapat negatif 100. Maksudnya kurangan. Kenapa? Nyatakan sebab kerana hasil tolakan adalah negatif. Kalau positif, tak ada tanda ni, dia lebihan. Okey, saya dah cek hari tu beberapa kelas, ada yang dapat 100. Sebab apa? Dia tolak QD, dia tolak QS. Saya tanya kenapa, dia kata, Miss, boleh ke 200 ni kan kecil, 300 ni kan besar, boleh ke yang kecil tolak yang besar? Boleh, ikut je. Ikut je formula dia, boleh dapat. Okey. Soalan 6 ni pun sama. Dia dah bagi awak QS. Macam mana Miss tahu ni QS? Sebab ditawarkan. Tawar. S supply. Ni kuantiti diminta. Dia bagi pengguna A, pengguna B, pengguna C. So nanti kita tambahlah dia. Tambah. Okey, kita tengok soalan A. Soalan A tanya, bagaimana permintaan pasaran diperolehi? Jawablah, permintaan pasaran diperoleh dengan cara menambahkan jumlah permintaan individu dalam pasaran pengguna A, tambah pengguna B, tambah pengguna C. So soalan B dia kata, bina satu jadual permintaan. Dia nak jadual permintaan. Ni, dia nak ni. Kita tambahlah. Okey, buat satu jadual baru. Okey, harga ni salin je daripada soalan. Ni soalan. Salin je. Okey, QS ni salin je daripada soalan. Ni soalan dia. Okey. So sekarang ni kita nak cari QD. Macam mana kita nak cari QD ni? Kita tambah 20. Contoh harga RM1, 30 tambah 28 tambah 25. Dapat 83. Okey, macam mana Miss dapat 74? Harga RM2 QD. Okey. Sorry. Okey ni. Harga RM2, 26 tambah 25 tambah 23. Dapatlah dan seterusnya. Sekali lagi bila dah ada QS, bila dah ada QD, cari mana yang sama. Contohnya dia sama kat 56. So Miss highlight dia. 4, 56, 56 So senanglah kita jawab untuk soalan C Soalan C ni. Kirakan harga P sama dengan RM4, Q sama dengan 56 unit. Mana Miss ambil? Miss tengok dalam jadual. RM4, 56 unit.
Ni pun samalah, pada harga RM1 apakah yang akan berlaku? Okey, soalan kata harga RM1 lebih ke kurang dia punya singkatan dia adalah rumus dia QS tolak QD. So harga RM1 kita kena cari QS berapa, QD berapa. Mana kita nak cari kat sini lah jadual tadi. So ni harga RM1, QS kita 29, QD kita 83. Tulis QS 29, QD 83. So tolak lah, ingat S ni kan kecil 29, tak apa, tolak je. Yang kecil 29 tolak 83. So dapat negatif. So negatif adalah kurangan, hasil tolakan adalah negatif. So soalan 7 ni pun sama. Okey, soalan 7 ni dia suruh lukis atas kertas graf Okey, saya akan ajar macam mana nak lukis. Okey, ni ada harga. Ni ada harga, ni ada QD, ni ada QS. Okey, soalan A dia minta lukis atas kertas graf. Okey. Ni jadual yang besar ni. Saya transfer kat sini supaya senang awak nampak. Okey. So tengok balik yang biru ni QD, yang putih ni harga, yang merah ni QS. Okey, saya letak warna mudahkan awak untuk tengok macam mana cara dia. Okey, kita start. Mula-mula kita akan lukis paksi tegak. So lukis paksi melintang, labelkan dia P, RM, Q dalam unit. Okey, letak kosong ni, jangan lupa kosong ni kita panggil dia titik origin. Lepas tu buat apa Miss? Lepas tu kita ni lah isi harga ni. Okey, isi harga ni macam mana nak letak skala dia? Tengok boleh dekat jadual. Yang paling kecil RM1, yang paling besar RM5. So kita nak pakai sifir berapa? Kita guna sifir 1. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sekarang ni kita buat skala untuk Q, kuantiti macam mana. Senang je. Tengok balik dalam jadual tadi. Mana Miss ambil jadual ni dalam soalan. So kita tengok bahagian QD. Yang paling kecil 20, yang paling besar 50. Okey, tengok QS yang warna merah. Yang paling kecil 42, yang paling besar 54. So kita gabungkanlah antara biru dengan merah. Yang paling kecil mana? Okey, yang paling kecil 20. Yang paling besar biru dengan merah ni kat mana? So 54. So skala kita mesti ada 20, paling tinggi 54 So nak pakai sifir berapa Miss rasa Miss nak pakai sifir 10. Okey, kita buatlah 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Miss kalau nak pakai sifir 20 boleh ke? Boleh, tapi nanti awak punya graf ni jadi pendek lah sebab 20, 40, 60. Sebab dia sampai 54, so kita ambil sampai 60 lah. Sekali lagi saya ulang Kenapa saya ambil sifir 10? Sebab dia sampai 54 kira 60 lah 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kira graf kita cantik. Nak fikir sifir 20 boleh Miss? Boleh, tak ada masalah. Tapi awak punya graf akan pendek lah. 10, 20, 40, 60. So graf yang bahagian bawah ni kuantiti tu sikit. Kita naklah kita punya graf kita nampak cantik kan. Graf kalau dia suruh lukis atas kertas graf, make sure 60% muat you punya keluk tu. So Miss ambil 10 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okey, sekarang bertenang buat satu-satu. Okey, kita settlekan QD dulu. Yang warna biru ni Okey, tengok cursor saya, harga RM5, QD kita 20. Okey, pergi dekat RM5 ni. Buat garis putus-putus ke kanan, putus. Miss berhenti sampai mana? Berhenti sampai 20. So 20 ni bawa naik atas. Miss nak berhenti sampai mana? Berhenti sampai 5 ni lah. Kenapa Miss? Sebab dalam soalan kata harga RM5, QD kita 20. So buat harga, garis putus-putus, berhenti sampai 20. Okey. So kita buat yang, masih lagi kita buat yang biru ni jangan pandang yang merah. Miss buat yang biru, so garis putus-putus ni yang biru. Okey, harga RM4, QD kita 35. So RM4 ni jalan-jalan, berhenti sampai 35. Okey, ni kan 30, ni kan 40, 35 kat mana? Kat tengah-tengah lah. Okey, lagi harga RM3, QD kita 40. So harga RM3 jalan, 40 ni naik atas. Okey, harga RM2,
QD kita 45. RM2.45. 50, 40, 50, 45 dekat tengah-tengah Okay, harga RM1, QD kita 50. So harga RM1 jalan sampai sini. Buat naik atas. Okay, kemudian kita kena buat apa? Kita sambungkan garis titik-titik ni dengan satu garis lurus. Tarak. Jadi macam ni. Okay. Kemudian kita labelkan dia sebagai D. Okay, nanti ada student yang akan tanya, Miss, ni tak kena pun, ni tak kena pun. Mana tak kena? Yang ni dengan ni je kena. Okay, sabar sekejap Okay, tengok jadual ni. Mana yang sama? Mana keseimbangan dia? Sini 20, sini 54 tak sama, sini 35, biru 35, merah 51 tak sama, biru 40, 48 tak sama, 45, 45. So dia mesti akan bersilang dekat harga RM2. Ni dia bersilang kat sini. Kuantiti 45. Sini tengok betul ke tak? Okey. So yang biru ni dah settle. Sekarang Miss buat yang merah Okey, tengok baik-baik. Harga RM5. Kuantiti yang ditawarkan 54. So RM5 ni jalan berhenti sampai mana? Sampai 54 ni. Okey. Miss, tak apa ke dia langgar garisan? Tak apa. Kita langgar je. So Miss buat pakai warna merah ni Okay, merah ni untuk S. So naiklah 54. Sekali lagi jalan lagi, harga RM4, QS kita 51. RM4 ni jalan. Dia langgar Miss, tak apa ke biar je, tak apa. So dia berhenti sampai 51, 51 naik atas. Okay, harga RM3, QS kita 48. Okay, jalan je, langgar je, tak apa, tak kisah. 48. 48 di antara 50 lah 48 Okey, harga RM2, QS kita 45. Harga RM2, QS kita 45. Okay, dia berhenti kat situ. Last, harga RM1, kuantiti ditawarkan 42. Okey, so bila dah dapat semua ni, kita buat apa? Kita buat satu garis lurus. Nampak tak? Dia akan bersilang dekat sini. So kita labelkan dia sebagai S. Tengah-tengah dia E. So harga keseimbangan, okey, tengok dalam jadual. Ingat tak dulu saya ajar ada 3 cara nak tahu keseimbangan macam berapa. Cara pertama melalui jadual. Yang kedua melalui rajah, yang ketiga melalui matematik. Melalui kaedah matematik itu untuk soalan 1 dengan 2 tadi yang kita try buat kan. Okey, untuk pendekatan kedua, pendekatan pertama adalah melalui jadual. Macam yang saya ajarlah. Tengok QD, tengok QS. Mereka sama pada 45 kan. RM2. Okey, kaedah ketiga adalah kaedah kedua adalah melihat melalui gambar rajah ni. Nampak dia bersilang dekat 2, dekat 45. Inilah titik keseimbangannya. Okey, kejap Miss tunjuk satu Okey. Ada soal student tanya, Miss, saya tak naklah kena kat sini. Saya nak dekat sini, boleh tak? Boleh, tapi make sure 2 ni, nampak tak 2 ni? Dia bersilang dekat 2. Kalau awak naikkan dia tak bersilang kat 2. So you kena adjust lah. Sorry So you kena adjust lah. Macam tu. Janji apa? Dia akan bersilang pada 2. Nak buat macam ni boleh, nak buat macam ni boleh. Janji dia bersilang pada 2. Tapi jangan over sangatlah. Macam ni tak boleh. Macam tu. Macam ni ke kan? Dia kena ni. Allah, berjalan pula. Okey, dia kena biru ni, dia kena sini, dia kena sini, dia kena sini. Besar balik. Laju, settlekan. Okey, buat merah. Janji dia bersilang dekat harga 2. Adjust bawah sikit Okey, soalan 7B, 7C samalah. Tengok jadual boleh, tengok keluk yang bersilang tadi boleh. Okey, soalan C ni macam tadi sama, QS tolak QD, berapa. Soalan 8 ni pun sama. Miss balik ambil jadual ni, letak kat sini Okey, so kita buat satu garis tegak, satu garis melintang, labelkan P, labelkan Q, letak kosong. Okey, sekarang ni kita nak buat skala untuk harga. Tengok dalam jadual, harga paling kecil RM1, paling besar RM5. Okey, untuk sini untuk skala unit ni,
Okay, tengok QD dengan QS paling kecil 2, paling besar 10. So kita nak pakai sifir berapa? Sifir 2 boleh, sifir 1 pun boleh. Okay, sekarang Miss pakai sifir 2. Kalau you all pakai sifir 1, nanti dia akan panjang lah bawah ni. Boleh. 1 ke 2 ke tak ada masalah. So kita start harga RM5. Kita buat yang biru Okay, harga RM5, QD kita 2. RM5, 2. Harga RM4, QD kita 4. Okay, harga RM3, QD kita 6. Harga RM2, QD kita 8. Harga RM1, QD kita 10. Okey, Miss dah siap macam mana? Okey, kita sambungkan bucu-bucu ni. Tara, kita labelkan dia sebagai D, sekelot demand. So settle yang biru, sekarang kita buat yang merah. Harga RM5, QS kita 10. Okey, harga RM4, QS kita 8. Okey, harga RM3, QS kita 6. Harga RM2, QS kita 4. Harga RM1, QS kita 2. Okey, dah tu kita sambunglah yang merah ni. Okey, labelkan dia sebagai S. Okey, titik tengah ni E. Okey, so keanjalan kita kalau tengok jadual, QS dengan QD sama dekat 6, RM3 Betul tak? Ni dapat RM3. RM3 dapat 6 unit. Okey. Bolehlah jawab soalan B dengan C. Soalan ni pun sama. Miss ambil balik soalan ni. Letak dekat sini Samalah. Tegak, melintang. Okey. Ni 50 sen RM1. Kita tengok sini 50 sen RM1. So kita pakai sifir. Ni sifir 5 lah 5, 10, 15, 20, 25. Tapi dia dalam sen macam ni lah Jadi ni pula ratus yang paling kecil kosong, yang paling besar 600. Agak-agak nak pakai sifir berapa? Sifir 100 boleh, sifir 200 boleh. Tapi kalau pakai sifir 200, you akan berhenti kat sini lah sebab dia 200, 400, 600. Sekali lagi kita nak nampak kita punya ni keluk, kita nampak cantik, pakailah sifir 100. Buat macam biasa. Kita buat yang biru dulu Harga kita tengok bawah ni RM2.50, kita minta 200. Harga RM2, kita minta 300. Harga RM1.50, kita minta 400. Harga RM1, kita minta 500. Harga 50 sen, kita minta 600. Okey. Miss lepas tu nak buat apa? Sambungkan. Label. Okey, kemudian kita akan buat yang merah ni pula. Harga RM2.50, kita minta 400. Harga RM2, no, bukan kita minta, kita beli Kita tu sebagai penjual Ingat S kita sebagai penjual. 300. RM2 300. RM1.50, 200. RM1 100. Ni dalam jadual RM1 100. Okey, bila harga 50 sen, penjual tu tak nak jual. So harga 50 sen, Tara nampak titik kat sini. Okey, so kita cantumkan. Okey, so dia bersilang kat sini. Dia bersilang kat sini So kita tengok betul tak titik persilangan ni adalah RM2 dengan 300. Tengok dalam jadual dia sama kat mana? RM2 300. Dia sama kat sini. So betul lah awak punya jawapan. RM2 dengan 300. Okey. Sama macam tadi. Okey, ni pun sama. Okey, soalan 10, dia ada extra D Saya tunjuk yang D Saya tunjuk yang D. Dia macam biasa, buat macam biasa. Okey, so seimbang dia bersilang dekat sini 15, RM15, 200.5 Asal ni betul RM15, 200.5. Okey. Okey, soalan 5B dengan 5C sama macam tadi. Okey, soalan D Okey. Dia kata hitung keanjalan penawaran. Dia sebut perkataan penawaran So penawaran apabila harga meningkat dari 10 kepada 20. Okey. Ini rumus dia. ED equal Q2 tolak Q1 bagi Q1 darab P1 bagi P2 tolak P1. Okey, ni rumus dia. Miss dia bagi tak dalam final? Tak, dia tak bagi. Awak kena hafal. Bukan hafal, awak kena selalu buat latihan. InsyaAllah you akan ingat. Okey, so macam mana nak buat? Okey, dalam soalan tu dia bagi awak harga RM10 kepada RM20. So tulis satu kat tepi ni tips dia, keluarkan apa yang dia bagi. So P ni price Okey, price pertama price 1 RM10, price 2 RM20. Miss macam mana Miss ambil 10 ni dalam soalan dah bagi?
Ni yang kita jumpa dulu dia akan jadi P1. Ni jumpa kemudian dia akan jadi P2. Okay? Okay, so ada P mesti ada Q. P1 kawan dia Q1. P2 kawan dia Q2. Okay, sekarang ni macam mana nak ambil Q1, macam mana nak ambil Q2, senang sahaja. P1 ni RM10 Okay, tengok balik dalam jadual. Okay, P RM10. Okay. Q dia nak ambil 300 ke nak ambil 200? Okay, dalam soalan dia kata permintaan. So bila dia sebut permintaan, kita tengok bahagian warna biru ni. So 300. Tada, 300. Okay, untuk P2 RM20. Q dia berapa, Miss? Okay, tengok balik dalam jadual tadi. RM20. Q dia 200. Kenapa 200? Kenapa bukan 300? Sebab soalan kata permintaan. So tengok bahagian biru ni saja. Kalau soalan kata keanjalan penawaran, baru tengok yang merah. Tapi dalam soalan kata ni 200. Tara 200 So bila dah dapat maklumat ni, masukkan je dalam ni. Okey, Q2 200 tolak Q1 kita 300, tak 300 bagi Q1 300 darab P1 kita RM10. P2 kita RM20 tolak P1 tolak 10. So 20 tolak 10. Okey, saya tak nak awak tekan sekaligus kalkulator. Ada antara awak, sini awak yang excited nak buat. Saya tahu dia tahu nak buat tapi rasa ke-excitedan tu telah menyebabkan dia salah tekan kalkulator. So saya sarankan awak buat sesuatu. So 200 tolak 300 dapat negatif 100. 300 ni turun je. Darab. So 10 ni buat je. So 20 tolak 10 dapat 10. Okey. So sekarang ni saya pun tak nak awak tekan terus sebab dia kena pakai kurungan-kurungan. Saya tahulah ada antara awak yang expert tapi se-expert kita pun kita salah tekan kita terlalu excited nak buat. Dengar je cakap saya, tekan je satu-satu. Negatif 100 bahagi 300 awak akan dapat negatif 0.33. Darab, ikut je darab. So 10 bagi 10 dapat 1. So negatif 0.33 darab dengan 1, you akan dapat negatif 0.33. Boleh faham Okey, kalau tak faham ada lagi 2 soalan saya tunjuk. Okey, soalan ni macam biasalah. Tegak melintang. Isikan skala. Okey, kita settle yang biru dulu. Okey, sekarang kita buat yang merah. S, E, okey. Okey, kalau menurut Raja, keluk ni keseimbangan harga P dia sama 30, Q dia sama 100. Nak tengok betul ke tak jawapan? Tengok dia punya jadual. Okey, tengok jadual QD QS sama kat mana? Oh, dia sama kat sini. So betul lah harga 30, ni 30, kuantiti kita 100. Okey? Tak habis lagi. Okey, ni macam biasa. Okey, tengok balik semula Soalan D soalan D extra. Hitung keanjalan permintaan. Ingat dia sebut perkataan permintaan. So dia merujuk pada QD bukan QS. Kalau QS keanjalan penawaran So nak buat macam mana? Kita keluarkan input yang dia bagi. Contoh dia kata harga dia sebut harga price 30 kepada 50. So P1 30, P2 50. Macam mana Miss ambil ni dalam soalan? Mana jumpa dulu ni P1, dia jumpa kemudian dia akan jadi P2. So bila ada P1, P2 mesti ada Q1, Q2. Macam mana nak ambil Q ni Miss? Okey, kita tengok soalan. Tengok dalam jadual lah. Berapa? 30 So kita tengok price 30. Ni 30 price, kita ambil 100. Oh dia kebetulan sama tapi kita tengok bahagian biru 100. Ni letak 100. Okey. So P50, Q dia berapa? 50 Tengok balik dalam jadual. 50 ni, 50. Q dia 60. Kenapa bukan 140? Sebab dia keanjalan permintaan. Permintaan diminta samalah minta, demand So 60. Okey, masukkanlah. 60 tolak 100 bagi 100 darab 30 bagi 50 tolak 30. Ni dia dah bagi No, bukan dia dah bagi. You kena ingatlah benda ni. So saya tekan satu-satu. 60 tolak 100 dapat negatif 40, 100. 30, 50 tolak 30, 20. Okay, so tekan kalkulator. Negatif 40 bahagi 100 dapat negatif 0.4 darab. 30 bahagi 20 dapat 1.5. Barulah kita darabkan. 0.4 darab 1.5 dapat negatif 0.6. Okay, soalan 12 ni pun macam biasa. Buat macam tadi. Saya tekan yang biru dulu.
Kemudian saya tekan yang merah. Okey, kita tengok dia bersilang kat mana. Dia silang kat RM3, kuantiti 13 Kita tengok dalam jadual ni. Merah sama dengan biru kat mana ni? Kat sini, dia sama kat sini. RM3, 13. RM3, 13. Okey? Soalan ni macam biasa tadi. Okey, soalan terakhir. Sama je dia minta keanjalan permintaan. Keluarkan P1, P2 macam mana nak ambil, sekali lagi ambil dalam soalan. RM3 kepada RM5. P1, P2. Macam mana nak cari Q ni? Tengok dalam jadual. Sekali lagi Miss tunjuk last. P1 RM3. 23. Bukan 3 ya, 23 sebab dia QD. Berapa ringgit? P1 13. P1 RM3. Allah. Betul lah P1 RM3. Tengok RM1 pula. P1 RM3, Q dia 13. Okey. P2 dia RM5. Q dia berapa? Tengok balik jadual. RM3. 3. Masuk dapatlah negatif 0.1. 1 negatif 1.16. Okey, itu sahaja. Kalau awak tengok video ni, kalau ada yang saya salah buat, you boleh PM saya secara personal. Nanti kalau ada pembetulan, saya betulkan dekat bawah ni lah. Dekat bawah. Dekat bawah Okey, terima kasih semua. Terima kasih juga kepada siapa yang dah buat. Pada siapa yang dah buat tapi salah, it's okay, saya tak marah. You pakai je pen merah, buat pembetulan sebelah dia. So you boleh comparekan you salah kat mana. Saya tak nak awak ambil kertas baru. No, buat je dekat sebelah dia. Bila nak hantar, nanti saya bagi tahu dalam Google Classroom tarikh untuk submit. Okey, dengar saya ulang balik. Siapa yang buat salah, it's okay, saya tak marah. Saya tak tolak markah. You buat je pembetulan sebelah jawapan yang salah tu tapi guna ink warna lain. Okey? Pada siapa yang tak buat lagi, saya minta buat. Saya minta tolong buat. Tapi sebelum buat tu, jangan tengok jawapan saya lah. Cuba buat sendiri. Saya tak marah salah. Saya marah kalau you all tak buat. Okey? Terima kasih. Kalau ada apa-apa nanti saya buat pembetulan dekat bawah ni lah. Dekat bawah. Okey? Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.